Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi untuk anda yang baru saja menonton. Dan sekarang kita nak kongsikan kepada anda, ini adalah berkaitan dengan program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 yang mana akan berlangsung di Masjid Putra pada petang ini bermula jam 6.30 petang dan akan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Masjid Putra Putrajaya. Jadi kalau ikutkan tertib sampai lepas Isyak macam tu mungkin sudah habis, tapi dia extend lagi sampai pukul 11. Kita nak tahu apakah pengisian dalam program Munajat Ambang 2023 ini. Jadi saya sangat berbesar hati pada hari ini di studio bersama dengan saya Tuan Haji Ruslan bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Jadi Tuan Haji, malam ini Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Secara asasnya, apa yang Tuan Haji boleh kongsikan mengenai program pada malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas jemputan untuk berkongsi maklumat pada pagi ini. Bermula pada hari ini, insyaAllah kita bermula pagi lagi tadi sebetulnya. Kita ada karnival di Masjid Putra, ya. Karnival Tahun Baru di Masjid Putra. Dan kita pihak JAKIM telah pun menyusun sebagai program bagi pihak JAKIM membuat sambutan Tahun Baru 2023. Di mana 3 masjid utama di bawah JAKIM telah pun kita selaraskan untuk kita mengadakan program Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Di mana program ini telah pun kita atur ya secara bersama untuk ketiga-tiga masjid. Tetapi kepuncaknya adalah di Masjid Putra lah, ya, Putrajaya pada hari ini. InsyaAllah pada malam nanti akan ada program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 yang akan disertai bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itu merupakan satu perkara yang barulah, ya, satu program baru telah pun kita atur, dan alhamdulillah ini juga merupakan sejarah kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama-sama dengan kita dalam program Munajat untuk Ambang Tahun Baru 2023. Di mana kalau sebelum ini kita lihat banyak sambutan yang telah pun diadakan ya untuk sempena Tahun Baru, tetapi pada kali ini kita telah pun dapat bersama-sama dengan Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itu merupakan program kemuncak ya untuk Ambang Tahun Baru yang diadakan di 3 masjid utama JAKIM ya, dan bertempat di Masjid Putra yang diturut disertai oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu kita mengharapkan supaya mudah-mudahan insya-Allah ramai ya masyarakat di sekitar Lembah Kelang akan dapat bersama-sama kami di Masjid Putrajaya pada malam ini untuk menyambut Tahun Baru dengan bermunajat bersama. Dan insya-Allah share langsung, litah langsung daripada RTM juga untuk ucapan khas, amanat khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada malam ini nanti, insya-Allah. Menurut hemat Tuan Haji, apa signifikan untuk kita mengadakan program sebegini untuk kita menyambut Tahun Baru? Sebetulnya apa yang kita atur adalah untuk kita mengajak bersama ya masyarakat supaya kita dalam menyambut Tahun Baru ya, pelbagai bentuk sambutan yang diadakan. Tetapi dalam konteks ini merupakan satu permulaan lah, di mana kita bersama-sama kepimpinan negara untuk bersama-sama bermunajat. Maksudnya di situ nanti kita akan ada solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat. Itu kita mohon bersama-sama ya untuk mewujudkan masyarakat Rabbani ya, dan insya-Allah itu merupakan nilai-nilai ciri-ciri nilai-nilai Islam yang kita cuba terapkan untuk memastikan negara akan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga mengharapkan semua masyarakat yang berada di sekitar Lembah Kelang dan juga di seluruh negara ya, di seluruh negara, mungkin ada juga masjid-masjid di seluruh negara akan mengadakan majlis solat hajat bagi menyambut ketibaan Tahun Baru 2023. Bagi kita di tahun 2022 banyak cabaran yang kita hadapi ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ketibaan Tahun Baru nanti ya akan dipermudahkan segala urusan ya, pemerintahan, kerajaan dan kehidupan masyarakat di Malaysia nanti insya-Allah. Tadi saya dapat lihat selain daripada
program munajat pada malam ini, ada juga program-program lain yang disusun. So awal jam pagi tadi, pagi tadi sehinggalah malam ini berterusan. Tuan Haji, sebetulnya kalau dari sudut apa yang dirancang, kalau di Masjid Putra khususnya kita ada carnival bermula pada pagi tadi. Di mana pada pagi tadi telah bermula pelancaran perasmian carnival di Masjid Putra oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama, dan kita ada kayuhan santai basikal tua. Basikal tua ni basikal lama lah. Kolektor lah yang datang. Dan pada pagi ini juga kita ada pameran, kita ada kempen Demam Darah, dan kita ada juga senaman bersama dengan masyarakat setempat, senaman Melayu, dan kita ada juga pada malam nanti, sebetulnya selepas selesai solat Isyak, ada lagi program yang kita namakan sebagai program Qasidah dan Selawat, itu sampai jam 11 lah. Jadi itulah yang kita telah atur untuk Masjid Putra. Manakala di Masjid Sultan Mizan, Tuanku Mizan Zainal Abidin di Masjid Besi lah. Masjid Besi, kita namakan tersebut juga sebagai Masjid Besi. Kita adakan program bersama dengan volunteer, dengan NGO, di mana kita adakan Qiyamulai juga, yang kita ada juga untuk turun ke lapangan untuk menyantuni mungkinlah remaja-remaja yang menyambut tahun baru di sekitar Putrajaya, supaya mereka menghindarkan diri daripada perkara-perkara tidak yang dilarang lah. Kita nak sambut tahun baru tak ada masalah. Dan itulah mungkin kebiasaan yang dilakukan di mana-mana tempat, dan khususnya kepada masyarakat di sekitar Putrajaya. Dan kita di Masjid Negara juga kita ada sambutan yang sama, majlis solat hajat, baca Yasin dan juga doa selamat. Okey, itu adalah berkaitan dengan program untuk kita menyambut tahun baru. Mungkin sedikit perancangan di pihak JAKIM sendiri untuk mengimarahkan lagi masjid-masjid sebegini untuk tahun 2023. Apakah perancangan pada masa hadapan? Itulah yang saya sebut tadi. Ini merupakan program pertama kita, yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri masa menyambut tahun baru. Ini merupakan permulaan dan insyaAllah akan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan ini merupakan benchmark kita lah. Dan kita mengharapkan dengan penglibatan kepimpinan negara. Sebab yang kita jemput pada malam ini semua barisan kabinet, dan juga kementerian-kementerian dan juga masyarakat seluruhnya. Jadi itu akan diteruskan pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Dan itulah yang kita harapkan. Semua masjid juga, semua masjid di seluruh negara akan membuat perancangan sama. Jadi perkara ini, program ini akan diteruskan pada tahun-tahun yang ke depan, dan insyaAllah akan dibuat penambahbaikan berdasarkan kepada apa yang kita laksanakan pada tahun ini. Dan insyaAllah itu merupakan benchmark kita lah, benchmark apakah yang kita anjurkan pada kali ini, sambutannya bagaimana, dan apa yang perlu ditambah baik, dan apa pengisian yang lebih sesuai untuk kita masuk ke dalam perancangan pada tahun-tahun yang akan datang. 3 masjid yang terlibat merupakan satu masjid yang cukup ikonik di Malaysia. Masjid Putra, Masjid Besi dan juga Masjid Negara. Bagaimana dengan tarikan pelancong sejak kita membuka pintu sempadan selepas daripada kita berhadapan dengan COVID-19? Saya kira inilah tempat-tempat tumpuan pelancongan. Ya, betul. Setakat ini alhamdulillah ketiga-tiga masjid, khususnya Masjid Negara, Masjid Putra, juga Masjid Tuanku Mizan lah, memang mendapat sambutan yang amat menggalakkan pelancong setiap hari. Contohnya semalam saya pun sempat berjumpa dengan seorang pelancong daripada Perancis. Dan bila kita tanya, dia memang amat seronok dengan suasana di Malaysia dan juga suasana dalam masjid itu sendiri. Jadi yang itu memang tak dinafikan bahawa pelancong memang menjadi tumpuan utama di Masjid Negara dan juga Masjid Putrajaya. Apa usaha untuk menarik lagi pelancong untuk datang? Pelancong luar negara, saya kira orang betul. Kita pun perlu pergi. Itu kita punya produk pelancongan lah. Produk pelancongan, dan insyaAllah kita sedang berusaha untuk menyediakan pelbagai perkara yang boleh menarik pelancong. Khususnya perkara yang dah ada di masjid, dan kita nak menampakkan bahawa suasana yang selesa, yang memang untuk pelancongnya menjadi tarikan. Tidak ada
bila tengok masjid tu rasa nak masuk walaupun pelancong ni kita tahulah ya mereka ni ada yang bukan Islam, khususnya bukan Islam, memang mereka suka untuk datang ke masjid. So insya-Allah kita akan buat penambahbaikan dan kita juga akan melatih sebetulnya pemandu pelancong lah yang boleh berbahasa dengan pelbagai bahasa. Jadi itu memudahkan pemandu pelancong tadi bertanggungjawab untuk menyampaikan mesej maklumat kepada semua pelancong daripada pelbagai negara, pelbagai bangsa. Jadi antara usaha yang akan dilakukan oleh Masjid Negara untuk menarik bukan saja kehadiran pelancong luar, malah orang kita sendiri boleh pergi ke masjid. Kalau nak datang ke masjid malam ini pun tidak ada masalah. Untuk program Munajat Ambang Tahun Baru 2020, sedikit harapan daripada Tuan Haji sendiri untuk program pada malam ini. Harapan saya lah, harapan kami JAKIM sebagai penganjur kepada semua masyarakat yang berada di sekitar Lembah Kelang khususnya dijemput untuk beramai-ramai memeriahkan dan menjayakan program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 pada malam ini yang turut sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan boleh mengikut secara langsung, litar langsung daripada RTM ucapan amanat khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri khusus daripada Masjid Putrajaya. Dan juga penonton boleh mengikuti live FB Live JAKIM untuk daripada awal sampailah selesai solat Isyak kita punya program kita insya-Allah. Okey, itu dia antara perincian untuk program Munajat Ambang Tahun Baru 2023 yang akan berlangsung pada malam ini di Masjid Putra. Kalau anda datang sekarang ke Putrajaya pun ada program-program yang telah pun disusun seawal pagi tadi, ataupun di Masjid Negara juga boleh untuk anda hadir untuk kita bersama-sama memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru 2023 dengan cara untuk kita menghadiri program Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haji Ruslan bin Said, Timbalan Ketua Pengarah Operasi JAKIM, kerana sudi bersama-sama dengan kita semua pada hari ini untuk berkongsi tentang program Ambang Tahun Baru 2023. Baiklah.